kita sedap. Dah kau tanya, sedap bang, sedap. Ada yang masak dalam hati tekak kau sedap lah. Tekak kau sedap lah, tekak aku. Tapi dah lapar balun je lah. Kadang-kadang kesian isteri-isteri dibohong kat suami. Kan tak jujur kan. Kadang pergi rumah orang sama masak ni bini aku. Pandai bini kau masak. Tak macam bini aku lah. Bini aku masak tak tahu. Tapi depan isteri dia kata elok lah, sedap lah. Tapi kat luar ini pahaman suami yang kena hentikan. Jangan pelekeh isteri depan orang lain. Begitu juga isteri tak boleh bagi buat bandingan. Kita compare dia dengan orang lain. Kita inikan dia buat-buat. Bang tengok bang, suami orang tu elok dia tak macam abang. Tak boleh lah. Tengok suami dia rajin nolong abang, nak nolong masuk pinggan sebiji pun tak nak. Jangan cakap macam tu. Kadang-kadang orang tu depan kita jadi masuk. Kan bila kita pergi rumah ni bukan main suami rajin. Kan bila tak ada orang nolong, apa sebiji pun tak nak masuk. Kita jangan pandang macam tu. Jangan, sebab itu kita jangan compare-comparekan dia dengan orang lain. Isteri tak boleh comparekan suami dia dengan orang lain. Suami tak boleh comparekan isteri dengan orang lain. Ini merosakkan rumah tangga kita. Ini faham sikit. Kadang-kadang kita buat bandingan. Tengok lelaki dia tu smart dia. Abang cubalah macam tu. Oh lah, abang selekeh. Janganlah. Tak boleh, dalam Islam tak dibenarkan. Jangan pelekeh isteri, jangan pelekeh suami. Isteri kita, suami kita, orang lain tak boleh tahu. Sebab itu kita tak jadi bahagia. Kadang-kadang bukan kita, orang luar sekeliling kita yang menyebabkan kita jadi tak bahagia. Adik-beradik kita, ipar-dua kita menyebabkan kita tak bahagia. Kadang kita balik, isteri kita tak ada gelang emas. Gelang emas tak ada apa, tak ada balik kampung. Lelaki kau, belilah gelang emas kau, gelang satu pun tak ada. Jadi isteri kita ni kadang-kadang dah desak suami. Inilah masalah yang merosakkan hubungan keluarga, rumah tangga kita. Banyak kes-kes yang saya tengok, kes macam ni. Kes perabot tak ada kat rumah. Dia pula yang susah hati pasal apa? Kereta tak ada, naik motor je pun dia susah hati. Kadang-kadang kita duduk adik-beradik ni, Allahu Akbar, ipar dua ini tak ada kerja lain. Sebab dalam keluarga kita tak boleh ambil kira orang lain. Sebab manusia ni biasalah, kadang-kadang dia susah hati tengok orang. Dia pening tengok orang. Kita tak pening, dia yang pening. Itu biasa. Itu lumrah alam dia panggil, fitrah manusia. Dia susah hati tengok orang. Kadang orang tukar kereta baru pun dia susah hati. Banyak tu duit, mana dia ambil duitnya? Yang kau susah hati pasal apa? Tak adalah banyak tu duit, kerja sama macam aku. Habis kejap-kejap tukar kereta. Tak, yang kau susah hati pasal apa? Kau nak tolong bayar ke? Tak ada lah. Habis tu kadang dia tak ada kereta pun kau susah hati. Kerja laki bini, motor tak ada. Mana pergi duit dia? Tak, yang kau susah hati pasal apa? Kadang-kadang orang tu tak kahwin pun kita susah hati juga. Bila nak kahwin tu dah 30 dah tu. Bila memang tak laku dah tu. Tak yang kau sibuk pasal. Kahwin cepat pun kau bising juga. Saya tengok anak dia tu, muda lagi dah kahwin. Tunggulah dulu. Ni baru 19 dah nikah. Waduh, serabut dah dia ni. Tak yang kau sibuk pasal apa? Lepas tu dah kahwin tak beranak pun kau bising. Dah 7 tahun dah kahwin tak beranak-anak tu. Pergilah berubat, makan, minumlah akar kayu. Pergilah urut. Dia kata aku bukan tak akar kayu, tunggul kayu. Tunggang kayu dah aku telan dah tak mau beranak nak macam mana. Kau sibuk juga. Beranak setiap tahun pun kau sibuk juga pun. Tengok tak, rancanglah sikit ni tak tahu tak kita. Macam mana nak bagi makan gitu. Beranak salah tak beranak salah. Anak ramai salah tak anak ramai salah. Tak nikah salah, nikah salah. Kau hidup susah pun orang cakap, hidup senang pun orang cakap. Ini jadi rosak kita, hubungan keluarga kita ni rosak ni. Saya tu jangan dilayan tuan-tuan. Benda keluarga kita nak jadi bahagia, jangan layan orang lain. Rumah tangga kita siapa ketua keluarga? Kita jaga. Jadi kita jangan layan orang lain. Dan kita jangan compare dengan orang lain. Ini masalah rumah tangga hari ini tak bahagia. Saya tengok banyak yang suka compare, suka tengok orang lain dan sebagainya. Akhirnya kita cakap kat isteri kita cakap kat suami kita jadi gaduh pasal orang lain. Kenapa? Dalam Islam. Di situ dalam Islam ni tuan-tuan, tak perlu nak compare dengan orang lain.
Keluarga kita, rumah tangga kita, kita yang susun sendiri. Kita rasa isteri kita dah cantik, cukup. Suami kita dah bagus, cukup. Ini kadang-kadang cerita. Akak untung akak dapat suami rajin, suami akak tolong akak. Suami saya akak, Allah, hai. Pinggas biji pun tak nak basuh akak. Mana dia gulung kain situ lah tinggal akak. Akak punya suami bagus lah akak, rajin, untung akak. Asyik untung. Kan? Kau tak tahu nasib dia macam mana? Dalam hati untunglah sangat. Kau tak rasa lagi, kau rasa tengok. Kita bukan tahu pun kehidupan dia. Justru itu jangan hukum orang macam tu. Tengok bang, suami dia tolong rajin. Abang, apa? Jadi suami rasa ni tersinggung perasaan. Jangan sebut macam tu. Tak apa. Kita hanya berdoa pada Allah. Mudah-mudahan suami kita jadi yang terbaik juga. Kita doa pada Allah, isteri kita terbaik juga. Nah, ini. Kemudian kita jarang solat berjemaah bersama-sama keluarga. Ini punca paling besar keluarga tak bahagia. Nah, sesekali suami ajak anak-anak, kita solat berjemaah, duduk sama-sama, kita mengaji Quran sama-sama. Dalam seminggu ada 2 kali, 3 kali kita solat berjemaah dengan anak isteri kita. Kita baca Quran sama-sama. Ini yang jarang orang Islam buat. Jarang duduk. Kadang kita balik, anak keluar. Anak balik, kita keluar. Kita balik, isteri keluar. Isteri balik, kita keluar. Nak makan sekali pun susah kadang-kadang. Hari ni, akhir zaman ni. Nak makan sekali pun, siapa dah makan ni? Semua dah makan. Awak seorang je belum makan lagi. La ilaha illallah. Lepas tu kita pula makan. Siapa dah makan? Dia orang tak makan lagi. Dia orang keluar gini. Keluar. Sebab apa? Hubungan kekeluargaan dalam Islam ini banyak faktor. Faktor pertama ialah kena faham Islam betul-betul. Yang pertama sekali itu saya katakan tadi, tanggungjawab kena faham. Kita punya hak kena faham. Bila tanggungjawab faham, hak faham, selesai masalah. Bahagialah keluarga kita. Tapi hari ini tak bahagia bukan apa. Tak bahagia pasal tanggungjawab tak ada. Dan orang perempuan tak bahagia takut suami kahwin lain. Ini paling takut dia. Saya pun tak faham macam mana nak buat. Sebab orang perempuan tak faham masalah poligami. Bukan saya menggalakkan poligami. Yang poligami dalam Islam ni bagus punya. Bagus untuk isteri. Tapi untuk suami kurang. Terbalik kan. Tapi selalunya dia kata apa bagus untuk kami? Bagus untuk kami sebab apa sebab orang perempuan bagus? Pertama, nak beribadat senang. Orang perempuan kalau berpoligami, suami berpoligami, orang perempuan paling bagus. Pertama, nak beribadat senang. Ialah sebab orang perempuan nak sembahyang sunat nak minta izin. Nak puasa sunat nak minta izin. Bang, boleh tak tahajud malam ni? Kau dapat suami yang jebon macam mana? Bang, boleh tak tahajud malam ni? Tak payahlah tahajud. Aku subuh pun tak sembahyang, kau sibuk nak tahajud. Tidur je lah. Dah tak dapat. Bang, besok nak puasa sunat boleh tak? Sunat aku Ramadan aku tak puasa, kau sibuk nak. Tak payah. Kita tak dapat puasa sunat, nampak tak? Banyak benda. Tapi kalau dia bersuami, beristeri dua, senang. Dia pergi tidur mak isteri kedua, kita bangkit tengah malam. Tak perlu minta izin. Bang, boleh tak nak tahajud? Suka hati kalau nak tahajud, kena terkejut kau punya pasal. Aku tak ada. Nampak tak? Untung tak orang perempuan. Nak puasa sunat, tak kisah minta izin. Bang, boleh tak puasa sunat? Kau puasa lah, kau nak makan ke tak nak makan ke, nak apa, kau suka hati kau lah. Aku pun tak ada. Nampak? Bekerja pun kita senang. Hari ni tak ada masak, suami tak ada. Nak keluar rumah, suami tak ada. Tidur di satu hari. Nampak tak ibu-ibu? Macam, setuju tak? Tu nanya. Macam mana orang perempuan? Saya dah bagi tak? Setuju tak? Tak setuju tak? Tak setuju tak? Pasal apa tak setuju? Cuba bagi alasan. Pasal apa tak setuju? Pasal apa tak setuju suami poligami? Asal? Apa masalah? Tengok, dia sendiri pun tak akan jawab. Maknanya, dia yang tak bagi itu pun dia sendiri pun tak tahu pasal dia tahu. Bagilah. Tapi orang laki-laki pun telah nak berlaku adil ni bukan senang. Itu saya kata dah. Orang laki-laki ni nak poligami dia senang, dia bukan susah pun. Kalau isteri tak bagi pun boleh, tak ada masalah. Dia cuma nak naik satu pergi dua tu susah lah. Dia macam jari nak tengok. Mia nak naik senia tinggi. Tapi kalau sampai senia, lepas handbrake, beri gear, dia melangsor. Sebab
Dia nia ni susah. Itu yang sampai nak pergi Thailand bagai itu. Tapi kalau dah duduk sini ya, itu sedang lah. Nak pergi ketiga dah meloncat ke bawah. Nak keempat lagi laju melonsor. Dia nak satu nak pergi dua susah bang. Yang ini pasal itu kalau kita nak pergi sini kena berani. Jangan dilayan cara isteri ni. Ini petua lah. Sebab orang nak isteri dua ni saya bagi petua senang dia. Anggap orang perempuan ni dia macam ikan tau. Ikan ni kalau dalam air dia melumpur lama. Tapi kalau atas darat dia melumpur sekejap. Dah. Jadi kalau kita nak nikah, kita nikah je dulu. Besok dah nikah baru bagi tahu. Sebab kalau kau nikah bagi tahu dulu memang kau tak dapat nikah. Tapi kalau kau dah sudah tu bagi tahu, tak ada masalah. Sebab kau pun dah nikah. Kan habis-habis sebab itu minta izin lagi susah daripada minta maaf. Minta maaf senang, minta izin ni susah. Boleh tak abang nikah seorang lagi? Memang tak dapat lah. Tapi kalau minta maaf, abang dah nikah, abang minta maaf lah. Senang. Kau nak tak maafkan ke maafkan, kau kena maafkan sebab dah sudah. Nampak? Orang perempuan ni, bila kita buat macam tu, dia kata apa? Cuba terang-terangkan kami. Bagi tahu apa salah. Bagi tahu pun tak dapat. Kan? Sebab itu, bila kita dah nikah dulu, bagi tahu dia melupa apa sekejap saja. Kan? Marah, hantar saya balik ke mak saya. Hantar. Nak balik naik bas ke, nak ke motor ke, saya nak hantar. Saya boleh naik bas. Balik naik bas. Balik. So 2 minggu jemput. Dia nak balik. Dah sudah tu sudah lah. Abang pun nak nikah. Kau marah pun abang nak nikah. Kau nak macam mana? Kan? Bawa balik. Besok dia pun nak. Jom lah balik. Besok kena 2 minggu ajak dia pergi kedai. Jom abang belikan gelang. Orang perempuan ni senang lah. Orang lelaki pun bodoh kan? Bodoh. Belikan je dia gelang. Kan, jom abang dah lama tak beli gelang tangan kau, berantai je lah abang beli. Kat mana nak beli ni? Dia sergah ni kita layan aja beli kan. Mana beli? Sekatilah mana nak pergi, Shah Alam, KL, mana-mana lah. Boleh lah, mana-mana pun tak apalah. Tu kira dah okey lah tu. Besok dah pergi dah lama, so beli kan. Dia pun senyum, dapat gelang, balik. Dah elok lah tu, kira kurang lah tu. Besok dah lama, so dia nanya, anak awak yang kecil tu siapa jaga? Tu yang pening tu tak tahu dah siapa nak jaga. Bahasa jagalah, dah okey lah tu. Dia dah mampu jaga anak kiri, okey lah, apa masalah? Dia bukan payah sangat, benda lah tu. Tapi kena sabar, orang laki-laki bila dah buat, dia kena sabar. Sebab dia nak melupa pun sekejapnya. Dia pun tak lama habis. Ada apa ni? Ini walaupun naskah pun tetap tak berani. Tak payah sembah lah. Ini tak ada, saya tengok muka pun tahu. Banyak soalan. Boleh ke Ustaz? Kat mana Ustaz? Macam mana Ustaz? Banyak soalan sebab nakut macam tu. Orang berani terus meloncat dia. Besok buat terus. Kan? Ada apa ni bang? Memang tak berani, saya pun tahu. Itu sebab saya boleh cakap. Kebanyakan jemaah saya memang tak ada yang berani lah. Memang tak ada yang berani. Semua menakut. Dan macam-macam fikir Ustaz. Tapi tak apalah, tak payahlah poligami ni. Saya pun memang tak bagi pun. So poligami ni bukan senang. Nak berlaku hati itu susah. Pertama masa kita tak ada. Masa tak ada. Kita seorang isteri pun nak ngadap dia 1 jam 2 jam pun susah. Balik dah penat nak tidur dan sebagainya. Tambah 2. Kalau 2 lah bini tidur berdiri bang. Orang tidur elok terlentang, kita berdiri tidur. Apa kena tidur berdiri? Yalah, ikut kita sini. Kau dekat-dekat tak pun. Seorang Johor, seorang KL. Nak pulang hari ni KL, besok Johor, lusa KL, tulat Johor. Lama mati kat air keruh. Lama mati macam ni lagi. Nak buat dekat-dekat tak berani. Sebelah-sebelah kau jadi musuh. Lainlah kalau rumah tingkat 1, tingkat 2. Merangkak pun sampai. Tidak masalah. Ini seorang Johor, seorang KL. Seorang KL, seorang Johor. Mati kat air keruh. Tak payah. Buang masa je, tak payah. Bela je lah seorang tu. Adab je. Pasal tu dia suruh cari yang cantik tadi tu. Adab dari bini kita. Bela je bini kita. Dah mati esok dah insya-Allah. Dah mati esok walaupun berjanji pun tak apa. Abang kalau saya meninggal so abang dengan nikah lain lah. Angguk kan je ya.
Itu tak ada masalah, tak ada dosa apa pun. Takkan jadi bodoh pula dia nak meninggal kita bersama-sama tu kubur tu. Dia meninggal, dia pagi tanam tengah hari, petang semak dia keluar jalan. Kalau bini kau meninggal dah keluar, habis kau kena dua rumah apa seorang? Pergi keluarlah cari. Tak sampai seminggu dapat nikah. Tengok kubur bini pun merah lagi. Kau nak tunggu hitam, kau pun padam. Itu saya tak kisah laki-laki kematian isteri dia boleh nikah walaupun dah tua nikah. Sebab itu orang tua pun kadang-kadang orang tua kita bila kematian mak kita suruh dia nikah. Saya sekarang saya suruh nikah kan. Nikah, ayah nikah. Dah suruh dia kata apa lagi. Itu mulutnya dalam. Yang kau tanya buat apa? Orang tua cuba tanya orang lama-lama ni. Dia memanglah cakap ada diplomasi sikit. Alah, ayah dah tua tak payah dah. Ayah kena nikah ya. Ayah dah tua, tentu buat apa. Ayah nak tak nak? Masuk hati. Tanya yang umur lah, tanya yang umur ni. Alah, itu mulut aja. Hati yang kau pergi tanya bodoh sangat. Sebab anak tak sama jaga dengan isteri. Tak sama. Anak lelaki ke anak perempuan tak sama. Saya itu bila orang tua kita kematian ibu, suruh dia, ya nikah ya. Biar isteri jaga. Senang. Isteri ayah tak apa. Jangan kita pening-pening kepala tak bagi nikah atau tua nak nikah. Saya pernah tanya, kadang-kadang saya tengok orang lelaki ni dia tak boleh duduk seorang. Pening kepala dia. Dah biasa isteri buat. Saya pernah tengok ada umur 70. Saya tengok kematian isteri sedih, dia utama saya tengok dia, kenapa cik? Tak tahulah ustaz, dia kata. Dah biasa berdua ustaz. Pening juga ustaz. Tak apalah cik, sabarlah. Ni sabarlah ustaz gitu. Hari kedua saya pergi ziarah lagi tanya, kenapa cik sedih ni? Tahulah ustaz, dah biasa ustaz, kita berdua seorang dengan selain. Macam mana lah cik? Cik carilah pengganti. Ada ke ustaz? Ingat tak nak? Langsung tanya terus. Ada ke? Cik nak? Saya boleh carikan lah. Rekomen boleh lah kalau cik nak. Selalu kalau saya carikan tu, dia nak lah. Boleh lah ustaz. Kita pun carilah. Cik berapa umur lah? 70. Saya carikan dia 68. 70, 68 okey lah kan. Ada seorang ni cik 68. Itu tua kan ustaz. Sebab saya ada pengalaman tu saya tahu kan. Tua kan ustaz. Dia kata kita pegang dia pun tumbang, dia pegang kita pegang. Biarlah yang boleh bergayut si ustaz. Maknanya dia nak yang muda lah. Habis cik nak yang berapa? Yalah yang 30 lebih boleh. Oh iya. Tak badan yang 70. Tapi nak bagi tahu. Orang laki-laki macam tu. Sebab orang laki-laki ni dia tak ada expired tuan. Dia tak ada tarik luput lah. Dia luput dia kubur je. Situ saya nak bagi tahu tuan-tuan. Orang laki-laki ni dia dah tua pun menggigil pun. Bagi dia nikah. Hilang gigil lah. Dia beza dengan perempuan. Orang perempuan ni dia ada tarik luput, dia ada expired date. Bila dia tarik luput sampai, dia tak penting kan. Pasal itu di kematian suami pun dia tak kisah. Apa nikah-nikah buat apa lah bersama. Tengok. Sebab orang perempuan ni dia ada expired, dia macam roti tau. Dia macam roti tau. Tak mak ibu-ibu lah, kak lah, tak mak. Orang perempuan ni dia macam roti gardenia tau. Nak lah. Makan-makan tak habis. Tengok tarik luput dah habis, roti ada lagi. Nak makan, Allah tarik luput dah. Tak nak dibuang, sayang tak rasa. Tu yang terbelik-belik tu. Orang perempuan macam tu lah. Kadang-kadang kan, dia dah expired, tapi nak buang sayang. Nak dimakan dah tak boleh. Boleh tengok je dah. Ibu tak mana. Ini contoh lah kan. Yang expired, sebab tu lelaki dia tak ada expired. Kalau lelaki ni dia mati je isteri jalan. Jangan tunggu. Sebab orang perempuan dia nak tunggu 4 bulan lah, nak tunggu orang cari dia lah. Dia pun dah tua, siapa nak? Tapi ada orang tua yang nak, tapi jarang lah kan. Tapi kalau dalam 40 boleh gagah lagi. Tapi kalau dah 65, siapa yang ingin?
Kau lalu makeup tebal pun, maskara melentik pun, kau dah 60, 65, 10 lagi lalu pun tak pandang. Kau lalu depan ni pun tak kisah. Faham? Jadi bukan saya fikir orang perempuan tak ada lah kan. Tapi hari ni orang perempuan pun 60 pun lawa lagi. Cuma tak terdaya lah. Gigil. Orang lelaki-lelaki ni. Sebab itu tuan-tuan, buat poligami ke apa, sebenarnya orang perempuan jangan tolak lah. Hukum tu dari Allah Ta'ala. Kita tolak sikap orang berpoligami. Tapi saya pun tak setuju poligami itu. Bukan dari segi hukum. Saya tak setuju sebab cara orang lelaki-lelaki mengendalikan poligami. Sehingga kan jadi kucak-kacir. Kebahagiaan rumah tangga tu rosak lah. Bela je seorang. Walau pernah mati, sok berjanji tak pun. Carilah lain. Abang dengan nikah, abang kalau saya tak ada, abang dengan nikah lah lain. Iya. Dia pun tak cari lain, tak ada masalah. Tak ada dosa pun. Dia pun tak tahu ulang kubur tu. Hantar dia lah. Walaupun tanah dah hitam ke lah, tak hitam ke lah, hantar. Tapi orang nak kata tu dia punya masalah. Dia bukan tahu derita kita. Tambahlah hari ni dan saya itu layanan isteri kita kena jaga. Kadang-kadang isteri hari ni layan suami pun tak betul. Panggil suami pun mula-mula abang lah, baby lah. Kan main dah tua-tua panggil baby, menyampah tu. Kahwin lah, kahwin B. Memanglah belum, lepas besok baby. Memanglah sekarang memang B. Orang menyampah tak baby. Keluar. Saya ingat apa benda rupa baby dah tua tuan-tuan. Tapi masalahnya kadang-kadang perempuan ni manggil suami pun tak kena. Dah kahwin, dah ada anak, dah tua sikit panggil. Orang tua ni mana? Orang tua ni. Orang tua pula dah. Atuk ni mana? Kita tengok Indonesia panggil layan suami saya tengok. Dah tua-tua pun dia panggil abang. Mas, minum mas. Kita pergi kedai minum kan. Tengok Indon layan. Mas, nak minum apa mas? Seronok dengar. Itu sebab orang laki-laki dia suka duduk kedai macam tu. Kat rumah apa sebab dia tak suka duduk? Orang tua dia panggil. Nak minum pun tak lalu. Saya tengok kat kedai. Mas, minum mas. Mula nak minta kopi, minta kopi jantan terus. Saya tengok. Pasal tu orang laki-laki Melayu kita suka Indon. Saya tanya, suka tak bang? Angguk je lah bang, suka tak? Tengok, suka Indon. Macam mana bang? Suka tak Indon? Suka tak? Jujur-jujur cakap lah, jangan bohong. Ni awam haram ni. Recon lah, tapi dia punya layanan tu. Tapi hari pun aku sebelah lebih tak cukup tu. Jadi nak keluarga bahagia ni tuan-tuan, pertama sekali ada yang mula. Yang kedua, cari bakal isteri, bakal suami yang faham agama. Ini sangat penting. Kemudian jangan lupa solat berjamaah dalam keluarga kita, jangan tinggalkan. Jangan campurkan urusan rumah tangga dengan orang lain. Jangan pedulikan orang lain sekitar kita ni nak ambil tahu rumah tangga kita. Kau apa tak ada rumah, kau apa salah kau tak beli. No, itu tak perlu. Jadi tuan-tuan, sebelum saya akhirilah tuan-tuan, mungkin hari ini ada soal jawab kot, sebab saya pun tak boleh nak lama-lama sebab saya ada program baca khutbah hari ini di Ampang, di Lembah Jaya. Jadi tuan-tuan ada soal jawab, nanti pengusi ikut nak bagi tahu siapa nak ada soal jawab, nak tanya lah. Dan tapi jangan tanya lah macam mana nak berpoligami, itu jangan tanya saya lah. Itu boleh tanya kat luar. Personal lah kita tanya macam mana saya nak bagi jalan, macam mana menikah. Nanti kalau bagi terang-terang nanti ramai tak yang nak kan. Susah. Jadi kita kat luar, kita sembang kat luar je lah. Macam mana Ustaz, atau ambil nombor telefon saya kan. Ustaz macam mana nak poligami kan. Tapi saya tak galakkan, saya tak beritahu, tak galakkan lah kan. Sebab Ustaz pun tak buat lagi. Tunggu Ustaz buat dulu. Mana kalau Ustaz berjaya baru anak beri nikah. Tapi kalau Ustaz pun tak berjaya, tapi kalau tuan-tuan nak buat dulu, nak tunjukkan Ustaz lagi hebat, buatlah. Resiko tanggung sendiri. Tapi Ustaz pun tak mampu, nanti dululah bawa bertendang je lah. Jangan. Benda je lah seorang tu dulu. So isteri kita ni bagi dia lawak, bagi dia duit, pergi buat badan elok-elok, bagi cantik kan. Pergi belikan barang makeup banyak-banyak yang mahal-mahal, sapu. Tapi sekarang ni saya tak bagilah, sebab makeup ni tak boleh guna. Saya nak bagi tahu barang-barang makeup, minyak-minyak, produk-produk hari ni. Sebab saya menghadiri seminar halal dan thayyibah, banyak produk-produk yang kita guna hari ini mengandungi
gelatin. Jadi saya tak galak-galak. Saya tu saya sentuh sikit masalah produk orang Islam. Produk Islam ni tak ada sebenarnya. Orang Islam tidak mengeluarkan produk secara komersial, tak ada. Macam minyak dan sebagainya, tak ada. Sebab itu saya nak bagi tahu kepada ibu-ibu yang ada hari ini dan orang lelaki-lelaki menggunakan minyak cakapak lah, menggunakan Yucat 5, menggunakan minyak panas dan sebagainya. Dan juga ibu-ibu guna krim, tak tahulah krim apa, tak tahulah, saya pun tak tahu. Krim pagi, subuh, senja, malam pulang rumah, semuanya krim. Asyik toner krim, saya pun tak tahulah krim apa ditoner. Dengan lipstick dan sebagainya, dengan brush dia tu kita sapu. Ini semuanya mengandungi banyak mengandungi gelatin babi. So saya tidak mahu mengurai gelatin babi ini. Kenapa dia gitu banyak? Sebab kita tak nak keraguan itu berlaku di kalangan kita umat Islam, tapi kita masih guna macam sabun dan sebagainya. Dia masih mengeluarkan benda-benda itu, tapi kita masih menggunakan. Kita sudah bila orang tanya saya, Ustaz boleh guna tak? Setakat ni tak ada lambang babi, gunalah dulu. Tak ada gambar babi. Kalau nak ditanya pun dah 3 ekor dah kita guna. Kumpul-kumpul, seorang-seorang dah dapat 3 ekor dah. Dah 3, bukan kecil-kecil pun semua. Sebab segala-galanya. Sebab itu orang dulu guna sabun cakapak je, tak ada masalah kulit. Tapi hari ini kita detol lah, pemeli, pemel lah dan sebagainya. Tapi masih juga kena penyakit kulit. Masih juga kena penyakit-penyakit kulit. Banyak penyakit-penyakit kulit. Sebab apa? Saya katakan banyak mengandungi sumber-sumber haram yang ada pada barang-barang tersebut. Yang kita guna makan, hari itu kecoh dengan ubat gigi, mengandungi gelatin babi. Gigi pun dah tak ada. Dia nonyok benda tu, kalau ikut-ikutkan dah sepohor dah babi tu. Kita gunakan, lepas tu nak tanya, tak boleh guna ke Ustaz? Saya kata guna je lah bang, gigi pun dah tak ada. Nak tonyok apa, tonyok je lah. Alang-alang nak tonyok je, kan, gosok je lah. Babi pun babi lah kan. Macam mana lagi, dah tak ada pilihan kan. Sapu, pening sikit nak cakap apa bam, tiger bambu kat tengkuk. Semayang juga. Allahu Akbar. Kat tengkuk ada babi. Macam mana? Situ doa pun tak makbul. Doa tak makbul, semayang tak khusyuk. Sebab tubuh badan kita berlumuran dengan benda-benda haram. Jadi saya punya sebenarnya halal dan taibah banyak membicarakan tentang produk-produk halal. Tinggal lagi dalam itu saya komen sebab halal dan taibah ini kita cuma bersebut gunalah barang halal, tapi haramnya mana? Sabunnya mana? Sabun mandi di mana? Shampoo-nya mana? Apa barang yang halal kita nak guna? Apa alternatif kita untuk menukarkan minyak balm, tiger balm, minyak cakapak dan sebagainya? Saya komen dalam tu. Saya komen dalam sebenarnya halal dan taibah. Dia orang kata apa? Tu Ustaz kena cari sendirilah. So hari ini saya sedang mempromosikan barang-barang halal dan taibah sahaja, tuan-tuan. Sebab saya bawa sampel-sampel sahaja. Saya tak bawa banyak, tapi saya bawa sampel barang-barang halal. Sebab saya nak bagi orang Islam cari, usaha, dapatkan barang-barang halal hari ini yang begitu banyak. Kita makan mie, orang kata mie itu ada mengandung gelatin babi dan sebagainya. Memang ternyata ada. Sebab itu saya pernah bertanya dengan seorang Cina mu'alaf. Dia kata memang Ustaz, mie yang kita makan itu yang biasa, yang Cina punya itu, dia mesti sapu dengan minyak babi. Yang dikatakan minyak buah-buahan, tumbuh-tumbuhan. Sebab itu bukan itu memang minyak babi. Sebab itu mie orang Cina dia tahan. Para peniaga terpaksa menggunakan mie Cina sebab mie Cina itu akan tahan. Kalau berbanding dengan mie orang Melayu yang buat tahan sampai tengah hari, mie mayat tu Labu Kabu Barus tu, dia tuntut tak boleh makan. Tuntut akan makan mie yang ada. Banyaklah. Jadi pasal itu banyak penyakit-penyakit kulit hari ni. Sampai saya baru ni ada konfront dengan doktor-doktor perubatan. Dengan doktor perubatan, saya tanya doktor perubatan, apa yang doktor bagi kepada pesakit? Ubat. Saya contohkan, betul ke doktor bagi ubat? Sedangkan doktor saya tengok pada ubat tu ditulis poison, racun. Contoh orang sakit kulit. Satu budak mengidap penyakit kulit. Bila dia jumpa doktor pakar, habis 500, saya tengok dia bagi krim. Saya tanya doktor, ni apa? Ni ubat. Tapi ni racun tulis. Racun lah, tak boleh makan. Tapi kalau budak ni sakit, kenapa tak bagi penawar? Kenapa bagi racun? Tak, ini ubat. Saya kata kalau ubat mesti elok. Kenapa ubat ni tak elok? Kita sapu. Sebab itu penawar hanya ada dalam hadis Nabi. Kan? Apa penawar? Penawar adalah minyak zaitun. Penawar adalah jus delima. Penawar adalah cuka, madu. Ini penawar. Ini penawar. Ini bukan racun. So kenapa orang Islam hari ini tidak mahu menggunakan produk-produk ni? Kenapa tak gunakan produk
minyak zaitun, kita sapukan kat muka, kat kulit kita supaya kulit kita halus. Kenapa tak guna? Kenapa kita tak minum jus delima saja? Jus delima ni penawar segala penyakit. Kenapa? Protect kepada penyakit. Kenapa tak guna? Tuan-tuan sendiri duduk universiti, boleh tengok dalam laman web, tengok search internet, Google dan sebagainya, tengok apa khasiat-khasiat di sebalik zaitun, delima dan sebagainya. Kenapa orang Islam yang kita rasa kita orang Islam, yang Nabi sebut, yang Allah sebut, kita tak percaya? So itu dalam seminar halal dan thayyibah saya komen, kenapa tidak mengeluarkan produk-produk halal dan thayyibah? Sebab produk itu tak ada. Tuan-tuan pergilah supermarket Jaya, pergi Tesco, apa produk halal yang keluar? Sedangkan produk itu ditulis halal. Sebab itu saya komen baru ini di kementerian, saya kata halal itu, logo itu tidak boleh keluar sepatutnya. Kita keluarkan logo haram. Tuan-tuan akan gelak bila dengar logo ni kan? Sebab secara peribadi saya nak katakan, kenapa saya katakan logo haram itu sepatutnya dikeluarkan. Kita logo haram sebab haram tak banyak. Halal ini makanan yang sangat banyak. Bila sangat banyak, kita nak chop. Ada benda yang tak chop. Apa itu kita boleh guna tak? Ada benda yang tak boleh guna. Tapi barang haram tak banyak, kita chop haram. Ni haram. So haram tidak boleh dijual di pasar raya mana-mana. Dia ada kedai-kedai tertentu. Yang tak dicop, maknanya itu halal, boleh guna. Ini kita nak cari yang halal. Akhirnya yang tak ada chop. Kat Maggi halal, tapi ada pula yang kata sebelum Maggi tak boleh makan. Kenapa? Tak boleh makan pula dah. Kenapa tak boleh makan? Tapi chopnya halal. Akhirnya kita tanya, kenapa dihalalkan? Dia kata ini sebab chop lama. Ini bukan masalah chop lama atau baru. Ini menyebabkan kita hari ini rosaknya hari ini. Jadi tuan-tuan, saya nak bagi tahu ibu-ibu, kakak-kakak ayah hari ini menggunakan produk banyak krim-krim dan sebagainya. Krim ini minta maaf lah, minyak-minyak angin, minyak panas. Semua ini tidak boleh digunakan sebab dia mengandungi gelatin babi. Sebab itu benda itu dia tahan lama, kemudian dia akan mudaratkan jangka masa yang panjang. Cakap saya bagi tahu hari ini, saya sedang bagi tahu sebab saya sedang mempromosikan barang halal dan thayyibah supaya orang Islam hari ini menggunakan produk-produk halal. Ada shampoo rambut, gel mandian, zaitun, delima, yang kita gunakan produk ini sebagai satu bahan makanan yang boleh memprotek diri kita daripada penyakit. Jangan kita makan benda-benda yang diharamkan. Sebab banyak produk yang diharamkan sekarang. Sekarang kami sedang buat seminar halal thayyibah ini merata tempat, tapi barang tidak ada. Saya baru pergi Langkawi baru ni untuk nak bagi tahu produk di Langkawi macam balm, gamat dan sebagainya, minyak-minyak gamat, balm serai hanya ada di Langkawi tapi tidak keluar di pasaran Jaya, Tesco, benda tu. Saya baru bercakap dengan salah seorang daripada pengusaha zaitun industri dulu yang nak keluarkan balik barang-barang zaitun. Sampai hari ini tak keluar, tuan-tuan. Mana ada di pasar raya sekarang? Tak ada benda tu lagi. Jadi tuan-tuan tak ada pilihan. Pasal gunakan. Jadi tuan-tuan, saya harap tuan-tuan gunalah barang halal. Cumanya saya tadi ada pembantu saya ada bawa produk, tapi untuk sampel sahaja, tak banyak. Tak banyak barang-barang itu sebab kami bawa sampel-sampel supaya tuan-tuan cari benda ni di mana-mana tempat yang tuan-tuan jumpa, tuan-tuan belilah supaya tuan-tuan menggunakan produk yang halal. Sebab ini je cara yang boleh kita war-warkan menggunakan produk halal dan thayyibah. Kita nak pergi pasar raya, nak blok tak boleh. Kita nak pergi Tesco, nak blok tak boleh dan sebagainya. Semua tak boleh, tuan-tuan. Sebab barang kita tak boleh masuk. Contoh sabun taharah. Satu ketika ada sabun taharah yang macam ni kan. Apakah tuan-tuan jumpa sabun taharah tu di supermarket? Tak ada, tuan-tuan. Habis kita terpaksa gunakan sabun yang lain yang mengandung gelatin. Jadi kita terpaksa tanya tuan-tuan, masuk guna. Jadi tuan-tuan, saya dalam roadshow saya merata tempat sampai ke utara, sampai ke selatan, saya banyak mempromosikan barang-barang halal dan thayyibah. Tuan-tuan boleh dapatkan barang-barang halal dan thayyibah untuk menggantikan barang-barang yang haram. Cuma saya tak dapat sekarang ni, saya tengah proses untuk dapatkan minyak. Selalu orang kan guna minyak angin. Saya dapat Yucak Limau, Tiger Balm, Vic. Sekarang ni saya tengah berusaha dengan satu syarikat untuk membuatkan satu produk yang mana produk ini dihalalkan, tidak mengandungi gelatin. Kita cuma ada satu minyak alternatif ini sahaja.
Cuma ni saya nak tunjuk tuan, tapi saya tak bawa benda ni. Saya nak tunjuk ke tuan-tuan, kalau dapat carilah minyak-minyak yang dihalalkan tuan-tuan. Saya nak tunjuk ke tuan-tuan satu minyak angin. Dia ni, ni. Tuan-tuan tak nak jumpa ni. Ini aromaterapi yang digunakan, yang telah pun kita dapatkan sedia halalnya. Jadi tuan-tuan boleh bawa sembahyang dan sebagainya. Tapi dia minyak angin. Ini minyak angin tuan-tuan. Dia pakai dia macam minyak wangi. Dan dia bau dia pun wangi. Dia pakai roll. Tapi saya tak bawa ni sebab saya nak tunjukkan tuan-tuan, kalau ada tuan-tuan cari. Tolong jangan guna minyak cakapak, jangan guna minyak tiger balm dan sebagainya, minyak yucat 5 anak menangis, guna yucat 5. Ini ke semua produk-produk yang telah pun dinyatakan tidak mengandungi barang-barang yang halal. Jadi tuan-tuan boleh dapatkan nanti dekat pembantu-pembantu saya di luar sana, dia ada bawa benda-benda ni. Dia boleh dapatkanlah barang-barang, ada minyak, dan cuma saya ada bawa satu, pembantu saya ada bawa satu minyak untuk orang yang seliup, yang patah, yang lumpuh, yang kami ambil produk orang Islam, bawa keluarkan dia. Sebab itu minyak yang sangat baguslah, minyak akar seruntun untuk orang yang lumpuh, orang yang patah, yang paralyzed itu, dan juga yang luka-luka. Ini bagus untuk ini. Sebab itu tak ada dijual di kedai. Saya cuba promotkan barang ini, barang orang Islam di kedai. Tapi orang bukan Islam pandai. Sebab saya pernah bawa satu orang Islam, letakkan di situ, dia tak keluarkan barang tu. Dia keluarkan barang dia, barang kita disimpan. Saya terpaksa mengambil kembali. Sebab dia kata pun tak laku. Mana nak laku kalau kau simpan? Kan? Cuma yang ada produk Islam lagi di Maidin. Tuan-tuan boleh dapatkan di Maidin. Itu pun tak banyak lah. Jadi tuan-tuan, saya bagi tahu awal-awal ni, sementara saya berada di universiti ni, saya bagi tahu lah supaya jangan menggunakan produk-produk yang diharamkan nanti. Jadi tuan-tuan boleh tengok di luar nanti ada produk-produk yang halal yang kami bawa ternyata halal. Tuan-tuan boleh berurusan dengan pembantu saya. Jadi saya rasa cukup setakat itu, dan saya mohon maaf sekitar kasar bahasa yang menyanggung bersama tuan-tuan. Jadi saya rasa ada soalan kot, ada soal jawab. Kalau ada soal jawab, ya boleh kemukakan soal jawab. Mat depan tuan-tuan tu, apa yang tuan-tuan nak tanya lah. Wallahu a'lam. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih atas kepasan penceramah dalam program bicara kekeluargaan Islam sebentar tadi. Mudah-mudahan segala aktiviti yang terkandung dalam program ini dapat kita sama-sama manfaatkan dan jadikan